Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajar yang dikasihi sekalian, pada kali ini Ustaz akan membincangkan berkaitan dengan bagaimana untuk kita menjawab Usuluddin STPM Ulumul Quran. Tajuk pada kali ini perbezaan Ulumul Quran dan Usulut Tafsir. Okey, jom kita lihat soalan dan juga contoh jawapan yang terbaik untuk memperolehi markah yang penuh di dalam menjawab soalan perbezaan ulumul Quran dan usul tafsir. Soalannya, terangkan 3 perbezaan antara ulumul Quran dan usul tafsir. Markah sebanyak 6 markah. Isi jawapan kepada perbezaan ulumul Quran dan usul tafsir. Pertama, tujuan. Yang kedua, manfaat. Dan ketiga, fokus berbahasan. Kenapa kita memberi 3 jawapan ataupun 3 isi? Kerana peruntukan markah di sini iaitu 6 markah. Maka 3 isi. Pertama, tujuan ulumul Quran dan tujuan usul tafsir. Yang kedua, isi yang kedua iaitu manfaat ulumul Quran berbeza dengan manfaat usul tafsir. Manakala isi yang ketiga, fokus perbahasan ulumul Quran dan fokus perbahasan usul tafsir adalah berbeza. Ini merupakan isi kepada perbezaan ulumul Quran dan usul tafsir. Sekarang kita mari lihat contoh jawapan yang terbaik. Soalannya yang berbunyi, terangkan 3 perbezaan antara ulumul Quran dan usul tafsir. Calon hendaklah memahami kehendak soalan. 3 perbezaan. Kehendak soalan yang kedua iaitu antara ulumul Quran dan usul tafsir. Ini bermakna calon mesti mendatangkan 3 perbezaan antara ulumul Quran dan juga usul tafsir. Perbezaan di antara kedua-dua ini. Okey, kita lihat kepada jawapan contoh. Yang pertama, calon hendaklah mendatangkan muqaddimah ataupun yang dikira sebagai pembuka bicara, iaitu dengan mendatangkan 3 perbezaan antara ulumul Quran dan usul tafsir. Apabila calon menjawab muqaddimah ini dengan pembuka bicara ini, tidak ada markah. Ia hanyalah sebagai muqaddimah sahaja untuk menyempurnakan lagi penulisan jawapan.
Perbezaan pertama dari segi tujuan. Tujuan mempelajari ulumul Quran ialah untuk memahami kandungan Al-Quran daripada pelbagai aspek seperti aspek penurunan, pengumpulan, asbabun nuzul, nasih mansuh, hukun hakam, pentafsiran, kemukjizatan, penterjemahan dan lain-lain. Manakala tujuan usul tafsir pula ialah mengetahui panduan atau kaedah-kaedah serta teknik dalam mentafsir Al-Quran supaya tidak bercanggah dengan konteks ayat Al-Quran. Okey, di sini perbezaan pertama antara ulumul Quran dan ulum tafsir ialah isinya ataupun faktanya perbezaan dari segi tujuan. Apabila calon menjawab perbezaan pertama daripada segi tujuan dan isinya adalah perbezaan dari segi tujuan, pelajar ini layak mendapat 1 markah sebagai markah isi. Seterusnya, pelajar menghuraikan, menjelaskan isi tersebut sebagaimana dalam contoh jawapan ini. Tujuan mempelajari ulumul Quran ialah untuk memahami kandungan Quran daripada pelbagai aspek seperti aspek penurunan, pengumpulan, asbab nuzul, nasih mansuh, hukum hakam, pentafsiran, kemujizatan, penterjemahan dan lain-lain. Okey, selesailah untuk ulumul Quran. Kemudian hurai perbezaan usul tafsir pula, iaitu didatangkan manakala. Calon mesti mendatangkan kata hubung untuk membezakan antara ulumul Quran dengan usul tafsir. Maka kata hubung di sini ialah manakala. Manakala tujuan usul tafsir pula ialah mengetahui panduan atau kaedah-kaedah serta teknik dalam mentafsir Quran supaya tidak bercanggah dengan konteks ayat Al-Quran. Bermula daripada tujuan mempelajari ilmu Quran, baris pertama, baris yang kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima sampai akhir, maka ini dikira sebagai huraian. 1 markah. Maksudnya, isi 1 markah, huraian 1 markah. Di sini calon layak mendapat 2 markah. Seterusnya kita berpindah kepada isi yang kedua. Perbezaan yang kedua dari segi manfaat. Manfaat mempelajari ulumul Quran ialah untuk memahami Al-Quran secara utuh dan menyeluruh yang merangkumi pelbagai bidang seperti penurunan, pengumpulan, asbabun nuzul, nasih mansuh, hukum hakam, pentafsiran, kemujizatan, penterjemahan dan lain-lain. Sedangkan manfaat usul tafsir pula ialah terhindar dari melakukan kesalahan ketika mentafsir ayat-ayat Al-Quran. Okey, perbezaan yang kedua ialah dari segi manfaat. Ini adalah isi. Pelajar layak mendapat 1 markah isi. Seterusnya menjelaskan dan menghuraikan isi tersebut bermula daripada manfaat mempelajari ulumul Quran sampailah kepada akhir. Maka ini dikira sebagai huraian ataupun penjelasanlah. Kata hubun perbezaan di antara ulumul Quran dan usul tafsir ini ialah perkataan sedangkan. Mesti ada kata hubung sedangkan. Maka selepas daripada calon menjawab keseluruhan beza antara ulumul Quran dan usul tafsir, maka dikira sebagai huraian, layak mendapat 1 markah huraian.
Bermaksudnya di sini calon layak mendapat 2 markah. Manakala perbezaan yang ketiga pula dari segi fokus perbahasan. Fokus perbahasan ulumul Quran ialah untuk mengetahui, memahami dan mempelajari pelbagai bidang ilmu berkaitan Al-Quran secara menyeluruh, seperti aspek penurunan, pengumpulan, penyusunan, penulisan, perbahasan, perkataan am dan khas, ayat mutlak dan muqayyad, asbabun nuzul, nasih mansuh, hukum hakam, pentafsiran, kemukjizatan, penterjemahan dan lain-lain. Sedangkan fokus perbahasan usul tafsir pula mengetahui metodologi dan kaedah-kaedah yang diperlukan oleh para mufassir Al-Quran untuk mereka mentafsir ayat-ayat Al-Quran. Pertama, fokus perbahasan ini adalah isi 1 markah. Manakala huraiannya fokus perbahasan sampai kepada akhir ini adalah huraian. Kata hubung di sini ialah sedangkan. Kata hubung antara ulumul Quran dan juga usul tafsir. Maka calon layak mendapat 2 markah. Untuk perbezaan pertama, 2 markah. Perbezaan yang kedua, 2 markah. Perbezaan yang ketiga, 2 markah. Maka di sini calon layak mendapat 6/6 markah penuh. Okey, sekian, terima kasih. InsyaAllah kita akan berkongsi tajuk yang lain pula.